Tetapi sekarang ni siapa yang lebih bebas mengamalkan agama ni? Sebab mereka tak takut pada undang-undang. Mereka tak takut pada perlembagaan. Kalau boleh dia nak koyakkan perlembagaan negara tu. Ya, betul. Ya. Dan kalau sekiranya DAP terus berkuasa, katakanlah dia boleh mendapat 2/3 dalam parlimen. Habis kita. Jadi orang Melayu ingat sikit. Ini undi-undi ni. Kena cakap kat ni penonton kat luar. Ya, orang Melayu yang mengundi ingat sikit. Betul. Parlimen kalau sekiranya DAP dan konco-konconya, penyokong-penyokongnya sama ada daripada bangsa bukan Melayu, orang bukan Melayu, ataupun Melayu yang bodoh tu, yang tak sedar diri tu, menyokong juga, dapat 2/3 kursi dalam parlimen, habis perlembagaan kita dikoyak. Dari ubah. Nampaknya saya hari ni saya berjaya orang kata menekan satu butang yang betul sehingga boleh menaikkan semangat Datuk Seri. Saya mencari butang tu sebenarnya. Ni bersemangat. Itulah saya mencari butang tu sebab sebelum pada ni saya cari tak jumpa. Hari ni jumpa ni. Ini Zakir Naik. Zakir Naik dia menyebarkan agama Islam. Ya. Dengan cara dia. Ya. Apa masalahnya? Yang tekan-tekan supaya dia ni keluar daripada Malaysia. Apa pasal? Ya. Dia berdakwah. Dan dibenarkan dalam perlembagaan kita. Ya. Walaupun daripada pendakwah luar, pendakwah dalam. Mengembangkan agama Islam. Ya. Dulu di mana? Di Borneo, Tun Mustafa bawa ramai orang yang memeluk agama Islam. Ya. Kerana dakwah dia. Ya. Betul. Dan begitu juga apa nama ni ulama-ulama kita, pendakwah-pendakwah kita. Dia tak ada masalah. Ini Zakir Naik, dikatakan mencetuskan apa namanya? Masalah hubungan kaum. Tak adanya yang menyebabkan timbul masalah tu sebab dia dihina. Betul. Dihina, dia dihalau. Kalau saya pun dihalau takkan saya nak diam. Lawan saya habis-habisan. Ya, itu yang dikeluarkan perkataan. Ia berkaitan dengan dakwah Islam. Ya. Maknanya tidak ada orang kata tentangan dan tidak ada masalah dari segi perlembagaan. Sepatutnya, tapi dia akan ada masalah bila kerajaan PH. Ya, kerajaan PH mengatakan itu mereka tak sukalah tengok agama Islam ni kembang disebar luas dan didakwahkan kalau boleh di Islam ni supaya menjadi satu agama yang jumud, yang tidak berkembang. Okey, Datuk Seri. Saya melihat bahawasanya, saya nak Datuk Seri juga orang kata Timbalan Menteri sebelum pada ini. Kita melihat seolah-olah orang kata, okey, satu keputusan kabinet telah mengatakan, okey, kita tidak akan hantar balik. Perdana Menteri ini buat keputusan yang orang kata itu kita sokonglah. Tak ada. Keputusan Perdana Menteri itu yang ini kita sokong. Okey, yang kita lain boleh sokong. Kita tak sokong. Okey, kita boleh sokong. Tapi masalahnya keputusan itu dibuat di dalam kabinet. Ya. Keputusan itu juga mengikat semua ahli kabinet di dalam. Sepatutnya. Tetapi bila keluar, ada lagi penentangan bahawasanya Zakir Naik perlu keluar, seolah-olah tidak menghormati keputusan Perdana Menteri dan keputusan kabinet. Saya minta pandangan. Mana ada dia hormat Perdana Menteri. Dia orang memperalatkan Perdana Menteri. Sedorlah sikit. Betul tak? Betul. Kalau Datuk Tun Mahathir tu tak jadi Perdana Menteri esok, you tahu apa dia orang buat? Dia persepak Tun Mahathir tu. Percayalah. Ini setengah buat sekarang ni masih berguna sikit sebanyak. Guna lagi lah. Gunalah. Duduklah situ duduk. Tapi dalam pada itu kau cakap, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tak ada dalam apa-apa kabinet kesan. Buat keputusan ini itu ni. Di belakang lepas kabinet dia buat dah apa yang dia nak buat. Ini orang Melayu tak sedar lagi ni. Payah betul lah. Datuk Seri, itu dari segi kerajaan pada hari ini. Tetapi kita masih melihat bahawasanya kebimbangan. Saya nak panjangkan sikit istilah kebimbangan ini. Alright. Selain pada kita pergi selepas pada ni kepada penyatuan ummah dan sebagainya, keperluan kepada penyatuan ummah Islam dan Melayu. Sampai bila? Climate ataupun sampai bila orang-orang Melayu ni untuk terus bertahan, bersabar dan terus menerima orang kata penghinaan kepada agama, bangsa dan sampai bila ni? Sampai bila tu? Dah sampai dah. Dah sampai. Dah sampai. Sampai limit dah.
percayalah, kalau kerajaan tidak bertindak untuk mengengkang perbuatan ini, penghinaan terhadap orang Islam dan bangsa Melayu, ya, dalam tempoh terdekat, ya, saya percaya orang Islam Melayu akan bangun bersemuka dengan mereka, sama ada pihak kerajaan ataupun bangsa itu. Sudah tidak sabar lagi. Adakah Datuk Seri melihat orang kata keupayaan Ketua Polis Negara sekarang mengekang masalah-masalah ketegangan? Kuasa polis pun tak boleh nak lawan kuasa rakyat. Rakyat Melayu Malaysia 70%, 18 juta. Polis berapa orang sangat. Kalau polis adil, jalankan undang-undang mengikut rule of law, rakyat akan patuh, akan akur. Tetapi kalau sudah rakyat merasakan undang-undang tidak lagi ditegakkan, penghina itu tidak ada diambil tindakan dan sebagainya, berlakulah sebagaimana yang berlaku di beberapa buah negara. Apabila rakyat sudah tidak boleh terima lagi kerajaan atau pihak berkuasa yang tidak boleh menguatkuasakan undang-undang dalam negara itu. Okey, Datuk Seri. Nauzubillah. Kita minta jauh benda tu. Datuk Seri, apapun dari segi semua masalah ini, kita sudah melihat bahawasanya jalan keluarnya ialah penyatuan ummah. Alright. Jalan keluar kita bagi umat Islam Melayu Bumi Putera di Malaysia ini ialah penyatuan ummah. Sejauh mana penyatuan yang dikepalai oleh UMNO dan PAS? Sebab saya kata dikepalai itu sebab penyatuan itu bukan hanya bersifat kepartian, tetapi ia melangkaui parti. Maknanya orang biasa, seluruh rakyat perlu untuk bersatu. UMNO dengan PAS menerajui gerakan penyatuan ummah ini. Tapi sasaran kita ialah orang Melayu pada keseluruhannya. Orang Melayu yang bernama Melayu sepatutnya atau semestinya menyokong agenda yang dibawa oleh PAS dan UMNO ini. Kerana ianya adalah demi masa depan orang Melayu sendiri, survival bangsa Melayu sendiri. Inilah dia punya matlamat. Kita tidak mahu lagi kalau sekiranya kita dipecahkan seperti mana yang berlaku selama hari ini, kita menjadi lemah. Menjadi lemah dan kita tidak berupaya untuk mempertahankan bangsa kita sendiri, agama kita sendiri. So senjata yang paling tajam, paling berkesan, yang paling kuat untuk sebagai benteng pertahanan kepada orang Islam dan Melayu hari ini ialah kesatuan, penyatuan itu. Tidak ada pihak mana pun boleh mengalahkan kita orang Melayu kalau kita bersatu. Tapi kalau kita berpecah, memang mudahlah bagi mereka untuk melanyak kita. Dengan penyatuan antara UMNO dan PAS, kita masih melihat amanah itu, walaupun mungkin kita tahu sokongannya. Kalau saya orang Kelantan, saya tahu kalau amanah ni kat Kelantan bertanding pun orang kata mati deposit ni. Hilang deposit. PKR. Right? Separuh Melayu dan orang kata mati Malaysia di dalamnya. PPBM masih lagi Melayu. Adakah cukup dengan penyatuan antara UMNO dan PAS ini untuk menubuhkan satu kerajaan Islam Melayu di Putrajaya? Kita telah melihat kekuatan UMNO dan kekuatan PAS, kekuatan politik, bilangan kursi yang boleh kita dapat kalau kita bersatu. Kita boleh dapat cukup bilangan. Bawa kata Anwar Ibrahim, dia ada cukup bilangan. kita pun ada cukup bilangan. Jadi kita bukannya orang kata buat perkara ni secara sembrono saja. Kita sudah kaji. Bukan? Banyak kursi-kursi yang kita kalah dahulu, hari ini boleh dapat semula dengan syarat undi PAS dan undi kepada UMNO itu disatukan. InsyaAllah kita boleh dapat kembali. Tapi adakah ianya akan berterusan
sehingga orang kata next PRU, apa jaminan yang ianya boleh kekuatan penyatuan ummah ini boleh dikekalkan, mood ini boleh dikekalkan sehingga orang kata PRU 15 nanti. Apa jaminan yang boleh Datuk Seri kongsikan? Gerakan untuk menyedarkan umat ini, orang Melayu ini, kita dah mulakan dan kita teruskan. Saya mulakan di Pasir Salak dahulu pada bulan September dan November. Ya. Dan seterusnya kita menjayakan satu perhimpunan yang besar di Dataran Merdeka, kan? Jadi gerakan itu ya telah semakin mendapat sokongan daripada orang Melayu yang ingin melihat Melayu Islam bersatu. Dan kita tidak orang kata berhenti di sini. Itu sebabnya kita buat kali ini 2.0. Tahun depan mungkin 2.3.0. Sampailah pilihan raya, biarlah 100 perpuluhan berapa pun. Kalau kiranya orang Melayu sudah sedar ya dan insaf bahawasanya kita mesti bersatu untuk mempertahankan bangsa kita demi survival bangsa kita, anak cucu kita akan dapat kekalkan. Berbalik kepada soal penyatuan. Tun Mahathir juga orang kata mengajak supaya UMNO supaya Melayu bersatu. Saya minta pandangan Datuk Seri. Lambat dia. Dia dah hancurkan kuasa orang Melayu kerana orang Melayu berpecah. Ya, itu yang saya nak dengar. Kalau tidak itu yang saya nak dengar. Kalau tidak kerana perpecahan orang Melayu, ya. Tentunya kita tidak kalah dalam pilihan raya yang lalu. Adakah kata ajakan kata Tun Mahathir itu merupakan ajakan politik ataupun untuk menunjukkan banyak orang kata dia menjadi jago kepada Melayu? Banyak orang kata dia nak menyelamatkan diri dia. Kerana pada hari ini sekutu-sekutunya dalam PH tu seperti DAP, PKR, Amanah. Ya, Amanah. Sudah tidak lagi boleh diharap untuk menjamin survival dia sebagai seorang Perdana Menteri. Ya, mereka sudah mula mempertikaikan kewibawaan dia sebagai pemimpin nombor 1 dalam kerajaan mereka sendiri. Jadi dia tidak bodoh. Mahathir ni seorang yang master politician, politikus. Jadi dia mencari apa strategi baru, apa kaedah baru bagi dia untuk mengekalkan kedudukan dia dan juga kuasa yang ada pada dia. Iaitu kalau apa-apa berlaku dengan DAP dan PKR, dia harap orang UMNO lah yang ni dia ajak-ajak ni. Paslah boleh membantu dia. Tapi ajakan dia tu untuk orang UMNO menyertai bersatu, bukan ajak en bloc. Dia ajak. Ya. Dia nak pilih-pilih. Dia dah ada orang pula nak jadi broker, nak pergi jual ahli-ahli parlimen UMNO. Ini masalah. Ya tak? Broker ni wujud ni. Ada. Kan? Tapi broker pun dah tak tahu dia nampak. Ataupun broker dijanjikan orang kata apa, jawatan apa, Timbalan Perdana Menteri ke. Broker mesti ada komisen. Kalau tak ada komisen, broker tu bodoh lah. Broker bodoh. Tapi ini komisen broker ni komisen calang-calang punya komisen ni. Yalah, tapi Dr. Mahathir pandai. Dia janjikan macam-macam. Ya. Tu yang melompat di Sabah tu. Beramai. Yang di Semenanjung pun yang dah melompat. Yang Hamzah bawa, Hamzah melompat. Dan beberapa lagi ahli parlimen UMNO melompat ikut dia. Apa sampai hari ni? Ya. Apa janji Dr. Mahathir? Mesti ada janji dulu tak? Betul. Tapi kita tengok kosong. Tak ada apa-apa. Macam tu jugalah. Macam tu juga. Dan kalau pun janji, Dr. Mahathir kata janji jawatan ke apa ke, berapa orang dia boleh ambil? Takkan 10 orang jadi menteri. Kata 20 orang nak jadi menteri. Ini ada 30 ahli parlimen konon yang nak dibawa ni. Takkan 30 nak jadi menteri. Ini yang pergi ni, kalau ia lah bersetuju nak pergi, fikirlah baik-baik sikit. Jangan kena jual. Ya tak? Datuk Seri, sebagai seorang ahli parlimen, sebelum pada saya nak pergi, kita dah ni. Cepat masa berlalu. Memang cepat masa berlalu. Kan, sebab semangat sikit hari ni tu. Kebarangkalian untuk Anwar mengambil alih tampuk Perdana Menteri sebagai seorang ahli parlimen,
Kongsilah dengan kita orang bawah-bawah ni nak tahu kok apa benda yang kat parlimen yang kita tak tahu. Dulu dah Mahathir cakap, Tun Mahathir cakap masa dia jadi Perdana Menteri, Anwar ni tak layak untuk menjadi seorang. Itu Perdana Menteri keempat bagi tahu tak layak. Yalah. Dia sekarang ni Perdana Menteri But ketujuh. he is the same man. Masih lagi tak layak. Mahathir is still Mahathir. Cara dia tengoklah. Penyampaian dia, kata-kata dia. Datuk Seri yakin bahawasanya Mahathir tidak sewenang-wenangnya untuk menyerahkan orang kata. Saya rasalah Mahathir. Ini pandangan peribadi Datuk Seri lah. Saya rasa apa nama ni, anggapan Mahathir terhadap Anwar sama seperti dulu. Ya. Tak layak jadi seorang Perdana Perdana Menteri. Menteri, pemimpin negara. Yang salam dekat mahkamah tu salam raya je lah. Politik. Politik. Dia nak dapatkan kuasa. Nak menang dalam pilihan raya, dia terpaksa mendapatkan sokongan PKR, DAP dan sebagainya. Dan dia sanggup melupakan permusuhan dia itu untuk mendapatkan sokongan. Ya. Dan ini PKR, DAP semua, ingat, dia boleh mainkan dua ni. Tetapi DAP tidak bodoh. Ya? Dia memperalatkan Mahathir. Mahathir ingat dia memperalatkan DAP. Tetapi masa telah menunjukkan bahawa dia yang diperalatkan oleh DAP. Yep. Kerana banyak agenda DAP sekarang ni sudah diketengahkan. Oleh kerana kuasa dan tempat kedudukan yang diberikan kepada DAP dalam kerajaan.